Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 6 Zamrud. Okey, pada hari ini kita akan macam biasalah memulakan sesi PDPR kita bagi mata pelajaran sejarah tahun 6. Okey, so sebelum tu cikgu harapkan murid-murid telah pun mandi, nak bagi badan tu segar dan bersarapan pagi. Jangan lupa sebab walaupun kita nampak sekarang baru pukul 11 tapi penting untuk mandi awal kan. Bila kita dah sembahyang subuh tu kita dah mandi awal dan dah pun bersarapan pagi, so nak masuk ke waktu tengah hari nanti kita dah nak makan tengah hari kan. So bagusnya kita makan sarapan pagi tu. So kita ikut turutan lah, ada sarapan pagi, makan tengah hari dan minum petang sikit dan makan malam pada pukul 6 atau pukul 7 So dekat sini murid, cikgu nak ingatkan ini adalah buku nota nanti, buku nota sejarah tahun 6. Tolong tuliskan hari ni, hari Jumaat, mana cikgu tanda merah tu Jumaat, tarikh 2 Julai 2021, tajuk 11, unit 5. Jangan lupa dan tajuk kecil dia Islam Agama Persekutuan. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk mencirikan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, apa yang ada dalam dia. Jadi sama-sama kita ikuti penerangan cikgu di dalam paparan slide PowerPoint berikut. Okey. Okey, baiklah murid. Sebelum ni kita dah pun belajar berkenaan dengan agama dan kepercayaan di Malaysia, di mana kat sini kita dapat lihat apakah agama-agama yang ada ataupun agama yang dianuti oleh pelbagai kaum yang ada dekat Malaysia. Seperti mana kita murid dapat tahu, contohnya agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristian, Sikh, Tao, apa semua tu kan, Confucius. So murid tahu. Tapi kali ni cikgu akan masuk kepada satu topik yang lebih merujuk kepada kedudukan agama Islam itu sebagai agama persekutuan, di mana pada akhir pembelajaran nanti murid dapat menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. So dekat sini nanti ni murid dengar betul-betul penerangan cikgu dan kemudian nanti boleh rujuk buku teks muka surat 106 hingga 107, di mana dekat situ nanti murid baca itlak ataupun imlak maklumat yang ada dekat situ, kemudian pindahkan dalam bentuk ayat ke grafik peta aiting untuk kita cirikan apa sebenarnya yang dikatakan Islam agama persekutuan yang ada di dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan kita. So cikgu nak buat penerangan dulu sebelum tu. Okey, murid-murid sila perhatikan. Untuk slide ini kita dapat lihat. Kejap dia lambat sikit loading. Kenapa pula lambat ni? Okey, ini merupakan buku Perlembagaan Persekutuan Ini merupakan buku lah, di mana dalam buku tu ada kita boleh rujuk perkara 3. Kalau sesiapa yang pernah ada ataupun dia pernah baca buku Perlembagaan Persekutuan yang kecil tu, yang mana buku tu merupakan buku Undang-Undang Malaysia yang dikeluarkan oleh ILBS, maksudnya International Law Book Service, yang kalau murid dapat beli buku dia kecil je, warna biru, cetakan pada 10 Oktober 2014. So kat situ pun cikgu baca, cikgu beli dekat Popular lah dengan harga RM11. So dekat sini cikgu banyak baca supaya nanti cikgu tahu apakah perkara-perkara yang kita tahu tentang perlembagaan Malaysia, terutama sekali tentang perkara 3 yang ada dalam perlembagaan dan juga hak-hak kita sebagai seorang rakyat. Begitu juga dengan hak-hak apa yang ada pada perkara-perkara lain yang dalam ada perlembagaan tersebut. Jadi dekat sini kita memberikan penumpuan kepada perkara 3 dulu, perlembagaan persekutuan. Okey, kat sini kita akan pelajari Islam itu sebagai agama persekutuan, di mana agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya Islam ialah agama persekutuan. Selalu kita salah, selalu tafsiran kita salah. Kita kata Islam agama rasmi. Tolong perbetulkan. Islam bukan agama rasmi. Islam adalah agama persekutuan di dalam perlembagaan. Tolong cikgu ingatkan sekali lagi, kalau sesiapa yang membaca buku International Law Book of Service, so dekat sini murid-murid akan tahu. Tolong tengok. So murid akan tahu, bukan cikgu nak cakap apa, tapi adalah sebagai satu pengetahuan tambahan untuk murid-murid saya. So dekat sini ingat, Islam tu adalah agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya mana-mana bahagian persekutuan ni negeri-negeri lah. Negeri Melaka, Johor, negeri-negeri lain, utara ada Perlis, pantai timur Malaysia. So kena tahu dekat mana, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Okey, seterusnya Malaysia ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi. So dekat sini kita boleh tengok bagaimana rakyat tu boleh bersuara. Contohnya kita boleh bersuara tetapi ada had-had tertentu yang mana kita dibataskan oleh perlembagaan. So, kita kenalah berhati-hati dalam bercakap. So dekat sini cikgu nak terangkanlah pada bahagian ni. So itu adalah kandungan yang ada di dalam perkara 3. So murid kena ingat, inilah salah satu pencirian yang murid kena cirikan nanti di dalam bahagian peta
pertebuih ni. Yang ini cikgu tunjuk je lah. Jadi cikgu nak buat penerangan dulu. Okey, seterusnya kita dapat lihat dalam perkara 3 itu menyatakan juga kandungan perlembagaan ini bermaksud walaupun Malaysia telah memperuntukkan Islam sebagai agama persekutuan. Dengar jangan salah, penganut agama lain bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah ciri-ciri yang ada dalam perkara 3 tu. Murid kena senaraikan dalam pertebuih tadi. Boleh juga rujuk buku teks muka surat 106 hingga 107. Okey, seterusnya, kebebasan ini yang berjaya mengukuhkan perpaduan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini. Maksudnya, toleransi antara semua kaum telah berjaya memberi ruang untuk kita hidup aman dan damai. So, daripada situ kita dapat lihat agama yang pelbagai dekat Malaysia ni akhirnya, pada zahirnya, dia menunjukkan bagaimana sikap toleransi perpaduan kaum di antara satu sama lain dalam masyarakat majmuk kita. Okey, seterusnya agama lain yang boleh diamalkan negara kita. Okey, kalau murid-murid tengok dekat sini kita dapat tengok bagaimana peranan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong merupakan institusi raja yang ada di dalam tu yang memegang Islam tu adalah paling rapat sejak mula kedatangan Islam di rantau ini. So maksudnya raja sentiasa merupakan ketua kepada agama Islam sendiri dan memegang juga kalau murid tengok di bawah tu ada amalan-amalan agama-agama lain. So kita boleh tengoklah sebenarnya agama yang berada di bawah perlembagaan kita ni adalah satu agama yang orang kata kepelbagaian agama yang sentiasa bersatu padu bertoleransi. So kita tengok kat situ dia ada hubungan dia. Okey, kalau kita tengok kat sini bukti yang termaktub tu kita dapat lihat ni ada Pertuan Agong Ketua Agama Islam macam cikgu cakap tadi di peringkat persekutuan. Tapi kalau untuk negeri pula kita dapat lihat ada negeri-negeri yang ada sultan dan ada negeri yang ada raja. Contoh di Perlis satu saja negeri yang ada gelaran menggunakan gelaran raja, selebih itu sultan, dan satu saja negeri yang mengamalkan gelaran raja dia atau pemerintahnya yang bernama ataupun yang bergelar yang di Pertuan Besar iaitu di Negeri Sembilan, kecuali kalau kamu tengok dekat negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya berada di bawah pemerintahan peringkat persekutuan. Jadi kalau kamu tengok raja atau sultan yang di Pertuan Besar pula ialah ketua agama Islam bagi negeri-negeri masing-masing. So situ cikgu nak terangkan, kena faham ini antara ciri-ciri murid kalau murid tengok kena pasti dulu siapa yang pegang di peringkat persekutuan. Negeri mana yang dia pegang. Okey, siapa yang memegang urusan agama yang ada di peringkat negeri pula. So murid kena faham Tolong rujuk video, kalau tak nanti murid tak dapat nak cirikan, nak masukkan dalam ni nanti payah. Tak gerti. Padahal cikgu dah buat penerangan. Cikgu tak kisah murid tanya dekat WhatsApp, boleh je, tapi bila cikgu dah buat penerangan tu, tolong buka video, tolong tengok, pendengarkan, fahamkan ya. Okey, seterusnya kat sini kita dapat lihat pembinaan rumah ibadat itu sendiri merupakan pelaksanaan aktiviti agama yang mana kita boleh lakukan. So kita tak ada halangan kat sini bagi umat Islam untuk berada di masjid untuk melakukan ibadat ataupun aktiviti-aktiviti mereka dekat rumah ibadat tersebut. Itu masjid dekat Tok Kong, macam mana gereja, macam mana kuil, macam mana. Kita tak ada halangan. Sebab benda tu adalah merujukkan satu keharmonian ataupun hormat menghormati dalam amalan agama satu sama lain. Tak payah pergi jauh lah kalau murid tengok macam mana ada sambutan orang kata kongsi raya kan yang sebelum-sebelum ni. Maksudnya sekarang dah pandemik bermula pada penghujung 2019, 2020, 2021 tak boleh nak sambut raya ataupun kita bersama-sama dengan kaum lain kan. Jadi tak boleh. Jadi kita ingat walaupun berlakunya ataupun adanya pandemik COVID-19 ni, tapi kita masih lagi mengekalkan keharmonian kaum tersebut. So murid jangan anggap pandemik COVID-19 ni sebagai satu alasan untuk tidak bersatu padu sesama kaum yang lain ya. Okey, cikgu tinggalkan Cak Naminda di sini. Apakah bukti agama lain diamalkan negara ini? Tolong rujuk muka surat 106 dan 107. So dekat situ nanti murid dapat mencirikan pada bahagian ini. Okey. So seterusnya hubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. So kat sini murid fikir jugalah. Tapi apa yang cikgu nak kat sini, selepas penerangan slide ini, murid mencirikan. Ni yang murid dah tulis lah. Dekat sini. Okey, dah tulis. So cirikan perkara 3 perlembagaan persekutuan tersebut. So dekat sini murid dapat cirikan yang pertama tu. Okey, cikgu bagi contoh je. Ciri yang pertama dalam perkara 3 tu apa? Okey, Islam. Cikgu beri contoh kat sini. Islam, agama, okey, persekutuan. Persekutuan.
persekutuan. Cikgu dah dapat yang pertama, murid pun dah dapat contoh yang pertama. Ini tolong rujuk buku teks muka surat 1617. Ataupun murid boleh pause play pada cikgu punya video pada pagi ini. Murid boleh tengok. Oh, patutlah cikgu cakap macam ni. Yang kedua, agama. Okey, agama lain boleh apa? Boleh diamalkan. Contoh diamalkan. Ni antara ciri-ciri yang ada pada perkara 3 ini. So murid kena tahu. Ni jawapan dia. So berikan jawapan yang ketiga. Jawapan yang keempat. Okey, jawapan yang kelima dan yang keenam. Yang ke-6. Ada 6 jawapan kat sini yang murid boleh tengok dalam buku teks 106, 107 dan boleh rujuk pada video penerangan cikgu pada pagi ini. So murid akan dapatlah jawapan dia. Tak susah. Kerja hari ini mudah dan senang saja untuk murid berikan jawapan. Cuma cikgu harap penerangan cikgu pada video pagi ini murid boleh tonton, pendengarkan betul-betul dan cuba tengok apa jawapan-jawapan ataupun yang ada pada slide tersebut untuk murid pindahkan ke dalam bentuk grafik peta I think. So murid dapatlah zahirkan jawapan dia. So tak susah pun, senang je. Selepas ni cikgu harap murid dapat buat nota tersebut. So senang je. Hari ni punya PDPR mencirikan perkara 3 perlembagaan persekutuan. So murid boleh tambah lagi 4 jawapan, 2 ni cikgu dah bagi. So jangan lupa untuk tulis yang ni. Dan seterusnya cikgu akan isikan nanti juga latihan dekat Google Classroom. Okey. Cuma yang ni cikgu nak ingat lepas buat latihan, tak kisahlah pagi hari ni ke, tengah hari ke, petang ke ataupun malam nanti, tolong isikan je lah kehadiran ni. Awak isi, jangan tak isi. Seterusnya nanti cikgu nak tunjuk ini merupakan Google Classroom di mana nanti cikgu nak tunjuk awak tagging tagging kepada kelas kita lah. Kelas 6 Zamrud tu yang cikgu buat macam ni. Sekejap, lambat sangat. Okey, cikgu tulis macam ni, 6 Zamrud _2021. Awak klik je, mungkin banyak kelas cikgu lain tapi kelas awak lah yang ajar mata pelajaran lain tu. Ini yang cikgu Fauzi punya. Awak klik dia akan masuk. So dekat sini akan ada tugasan klik pada classwork. So awak akan masuk kat situ, tolong klik paparan PDF, kemudian edit untuk sunting bagi jawapan, save dan kemudian return kepada cikgu. Cikgu akan tanda. Jangan lupa dan pastikan ini awak kena buat jugalah dengan video apa semualah. Untuk buku teks cikgu hanya tunjukkan saja. Ni buku teks kita lah. Buku teks kita. Sekejap dia dah mula hang pula. Tak boleh pula. Tak apalah. Ni buku teks kita. Muka surat. Ni 106. Muka surat 106. Seterusnya. Muka surat. Ini dia. 107. Tolong buka. Buka, baca. Pastikan jawapan-jawapan ni semua ada dalam ni. Awak boleh masukkan dekat sini. So itu saja. Jangan lupa. Tolong tulis orang kata klik kehadiran awak dan buat latihan dekat sini. Cikgu akan masukkan nanti dan awak jangan lupa buat. So itu saja sesi PDPR kita pada pagi ini. Jaga diri, hiasi peribadi, jaga diri, orang kata tak nak kena COVID-19 tu, sentiasa kekal berdiri di rumah. Kalau nak keluar tu ikutlah saranan untuk menjaga kita punya SOP di bawah MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye bye.